I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pensyarah iaitu Dr. Nur Hidayah binti Muhammad Nawawi. Saya di sini ialah untuk mempersembahkan kami kumpulan 3 orang, tugasan 3 persembahan GPM 1022. Tajuk yang akan kami kupaskan dalam video ini ialah peranan khalifah di muka bumi dengan melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Definisi khalifah. Definisi khalifah ialah manusia dalam khalifah Allah yang bermaksud manusia ini wajib mentadbir dan memakmurkan bumi selari dengan kehendak syariat. Dalam ajaran Islam, khalifah merujuk kepada pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam urusan negara dan agama serta melaksanakan syariat Islam. Khalifah ini juga merupakan gelaran yang diberikan kepada penerus Nabi Muhammad dalam kepimpinan umat Islam. Wilayah kemenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah, yang menunjukkan bahawa khalifah ini ialah manusia yang menggantikan Nabi Muhammad ialah dalam firman Allah dalam ayat Az-Zukhruf ayat 60, iaitu yang bermaksud, dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Maksudnya Allah ni dia jadikan khalifah ni sebagai wakil lah. Antara contoh khalifah yang terkenal ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan Hasan bin Ali. Oleh itu Allah menjadi khalifah ni untuk fungsi dia untuk menyampaikan dakwah dan memimpin umat Islam agar dapat menjalankan syariat dengan aman dan damai. Khalifah di sini juga bermaksud wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan. Seperti yang kita tahu, khalifah ni ialah dalam golongan manusia. Jadi, siapakah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah? Maknanya, seorang khalifah ni, dia perlu mempunyai ciri-ciri lah untuk menjadi seorang khalifah. Ciri-ciri yang Allah jadikan mereka sebagai khalifah. Jadi, umum maklum, khalifah ni merupakan ketua negara. Jadi, sebagai khalifah, kuasa mereka tidak boleh terhad pada aspek keagamaan sahaja, malah juga aspek kerinaan. Dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mentadbir negara Islam, khalifah haruslah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan seperti semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, pemilihan seorang khalifah atau calon khalifah mestilah berdasarkan beberapa ciri. Antaranya ialah, yang pertama, mereka haruslah beragama Islam. Mereka haruslah lelaki, merdeka, dan aspek seterusnya adil. Keadilan ni dalam semua aspek lah. Semua aspek dan perkara seperti percakapan, perbuatan atau tindakan dengan berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Seorang pemimpin yang adil ialah pemimpin yang bercakap benar, bersikap amanah, sabar, menjaga batas pergaulan, menjauhi dosa dan juga menjaga maruah. Keadilan akan mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan keharmonian rakyat dan negara. Seterusnya, seorang khalifah haruslah berilmu. Ilmu membolehkan seorang khalifah memutuskan sesuatu hukum atau membuat keputusan yang tepat terhadap masalah agama atau masalah duniawi. Khalifah ni dia bukan sahaja memerlukan ilmu agama tetapi juga memiliki ilmu keduniaan seperti ilmu perundangan, kewangan dan sosial. Melalui ilmu ini akan dapat membantu khalifah ini untuk lancarkan urusan pemerintahan dan pentadbiran. Yang seterusnya, mereka harus mempunyai pemikiran yang waras dan tajam. Mereka haruslah bijak.
Selain itu, mempunyai wawasan yang jelas terhadap masa depan negara. Mereka haruslah mempunyai pendirian yang teguh dan kuat. Selain itu, sihat tubuh badan. Seorang khalifah haruslah memiliki tubuh atau fizikal yang sihat. Kerana untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan mereka dan pentadbiran agar berjalan dengan lancar. Seterusnya menyumbang kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Selain itu, wara dan juga mereka harus berani. Dan mereka harus berani. Itu akhir sekali, kepentingan seorang ketua negara ni dalam Islam bukan hanya dari aspek siasah, tetapi juga mengutamakan soalan akhlak. Oleh ini kerana dengan adanya ciri-ciri ni, beliau khalifah ni perlulah mempunyai ciri-ciri ini, kerana mereka bukan sahaja pemerintah, tetapi mereka akan menjadi contoh kepada rakyatnya. Jadi itulah sahaja contoh ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang khalifah dan contoh ciri-ciri manusia yang Allah pilih untuk jadikan khalifah ni. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan dan kepentingan sebagai khalifah. Sebagaimana yang dipelajari, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 10 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi, kepimpinan umat ni telah diambil alih oleh para khalifah bermula daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat Nabi Muhammad ni memahamilah Islam secara langsung daripada ajaran Nabi Muhammad itu sendiri, dan telah melihat peri pentingnya umat mempunyai kepimpinan dan kewajipan tersebut telah diberikan keutamaan kepada mereka. Jadi sebagai khalifah ni sewajarnya kita melaksanakan tarbiyah Islamiah yang sebenarnya lah kepada umat hadaf manhaj, dan pelaksanaan dengan tujuan melahirkan individu yang soleh dan solehah. Jadi peranan khalifah ni adalah tanggungjawab beliau untuk menjaga agama Islam. Jadi pertama sekali ialah khalifah bertanggungjawab menjaga agama Islam untuk menegakkan agama Islam ni dengan berdakwah. Kerana walaupun khalifah berdakwah secara terus terang ataupun secara sembunyi kepada manusia, seperti mencontohi perilaku Rasulullah SAW dan para sahabat yang melaksanakan dakwah ini berpandukan dengan sumber utamalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi secara tidak langsungnya peranan khalifah ni akan dalam menjaga agama Islam ni seterusnya dapat memupuk kemasyarakatan dalam ekonomi negara ataupun dalam politik negara itu sendirilah. Jadi peranan khalifah yang kedua pula ialah mereka haruslah menjaga diri dan keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana secara tidak langsung pemimpin yang khalifah ni seharusnya mempersiapkan diri dengan sifat tanggungjawab, sifat rendah hati dan sebagainya, dan mereka memerlukan ilmu agama dengan secukupnya bagi membentuk satu keluarga yang harmoni dalam memberi pendidikan keagamaan kepada diri sendiri dan ahli keluarga. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan melaksanakan tugas sebagai khalifah. Jadi, terdapat 3 cabang antara kepentingan yang perlu dilaksanakan oleh khalifah lah. Yang pertama sekali ialah agama, kedua pendidikan, dan ketiga sosial. Bagi agama, kepentingannya akan mensyariatkan undang-undang Islam ini agar dapat dilaksanakan. Seterusnya, rakyat juga akan berpegang teguh dengan ajaran agama yang sebenar dan tidak akan menyeleweng agama ini serta tidak mengikut agama sesat. Yang keduanya ialah pendidikan.
Kepentingan pendidikan boleh melahirkan masyarakat yang tinggi intelektual dan seterusnya mereka akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mereka ini juga akan melahirkan tenaga pakar dalam mentadbir negara dan memakmurkan negara. Dengan adanya ilmu bidang-bidang tertentu dan ilmu bidang agama, nescayalah mereka boleh mendidik ataupun membangun dan mentadbir negara tersebut supaya negara lebih aman dan makmur. Tambahan pula untuk cabang yang ketiga ialah kepentingan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari segi aspek sosial. Jadi daripada segi aspek sosial ni mereka dapat khalifah dapat memupuk perpaduan yang dikekalkan kerana masyarakat akan hidup dalam suasana yang aman, damai dan harmoni. Jadi selanjutnya masyarakat juga boleh saling menghormati dan bertoleransi sesama kaum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang amar makruf nahi munkar dari segi definisi. Jadi, apakah itu amar makruf nahi dan munkar? Ini adalah suatu usaha yang paling mulia dan tinggi kedudukannya dan serta sangat dititik beratkan di dalam Islam. Ia juga harus dilaksanakan agar manusia sentiasa berada di atas landasan yang betul dan tidak terpesong ataupun menyimpang daripada jalan yang benar kepada ajaran yang sesat. Jadi untuk peranan khalifah tadi, khalifah ni adalah bertanggungjawab untuk membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Jadi mereka akan lebih mengetahui bahawa agama Islam itu adalah agama yang suci lagi murni. Seterusnya kita masih dalam tajuk yang sama, iaitu dalam tajuk amar makruf nahi munkar. Tapi kita berbalik pula kepada kaedah ataupun strategi bagi melaksanakan amar makruf nahi munkar. Kita pergi terlebih dahulu kepada kaedah amar makruf nahi munkar. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu barang siapa di antara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, iaitu bermaksud tangannya tu ialah kuasanya. Jika sekiranya ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Dan jika ia tiada juga berpuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian itu iaitu mengubah dengan hatinya adalah selama-lama iman. Jadi kita akan lebih pergi dengan lebih dalam apakah yang dimaksudkan ataupun apakah intipati daripada hadis ini. Yang pertama dan disebut dalam hadis sebentar tadi adalah dengan tangan, iaitu merujuk kepada kuasa ataupun sesebuah pemerintahan. Jadi pemerintahan ni mempunyai kuasa yang mutlak untuk menegah dan melarang sesuatu perbuatan munkar itu. Ia boleh mengubah atau meletakkan hukuman serta pencegahan bagi rakyat atau orang yang di bawah pimpinannya. Oleh itu, pemimpin akan ditanya lebih dari rakyat atau orang biasa di hari akhirat kelak. Justru itu, jemaah Islam wajib mendapatkan kuasa pemerintahan sebagai satu asas untuk mengajak kepada amar makruf dan mencegah dari perbuatan munkar kepada masyarakat bawahnya. Jadi ini bermaksud jika sesebuah ataupun seseorang individu itu mempunyai kuasa, tak kisah dalam segi ataupun dalam konteks satu pemerintahan kerajaan, apabila kita adanya kuasa, kita hendaklah menggunakan kuasa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baik kuasa itu adalah untuk mengajak rakyat ini untuk berbuat kebaikan. Jadi dalam konteks ini, kuasa ataupun seseorang ketua ataupun seseorang pemerintah tu dia memainkan peranan dalam mengajak masyarakat untuk membuat baik, itu dalam konsep amar makruf dan mencegah. Dalam konteks kemasyarakatan pula, ini kita lihat daripada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dengan kuasa bermaksud dengan organisasi yang ditadbir. Sebagai contoh, jika seseorang individu tu menjadi pengarah syarikat ataupun menjadi pemilik syarikat, dia boleh melaksanakan sesuatu arahan.
Contohnya, dia kena wajibkan kaki tangan ataupun pekerja-pekerja dia untuk menutup aurat, sentiasa berkelakuan sopan, mengasingkan antara lelaki dan perempuan dan menempati masa. Jadi, tak kisahlah, tak semestinya dalam sesebuah organisasi yang besar, tapi kita sebagai seorang ketua dalam sesebuah institusi yang kecil pun kita boleh mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar ni. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, dia boleh arahkan pekerja dia untuk tutup aurat, sentiasa bercakap sopan, ataupun sentiasa dia boleh juga untuk keluarkan statement bahawa kalau waktu solat dia harus solat. Jadi itulah yang bermaksud dengan tangan. Seterusnya, dengan lidah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW tadi, adanya terdapat cara ataupun kaedah amar ma'ruf nahi munkar ni ialah dengan lidah, ucapan dan lisan. Kaedah ni hanya boleh dilakukan untuk orang yang tak mampu nak terapkan kaedah yang first tadi. Dia tak mampu nak mengubah tu dengan kuasa, jadi dia guna dengan lidah ataupun ucapan. Jadi dengan lidah ni dia ada 3, iaitu yang pertamanya dengan memberi nasihat, yang kedua ialah dengan memberi penerangan, dan yang ketiga ialah dengan memberi penulisan. Kita pergi terlebih dahulu kepada yang pertama ni, iaitu nasihat. Jadi kita berbalik kepada sewaktu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul menjalankan misi dakwah, mereka menggunakan kaedah nasihat ataupun berperingkat. Sebagaimana kita tahu, yang pertama ialah secara sulit dan yang kedua baru secara terang-terangan. Jadi begitulah juga dengan yang ini. Yang tadi tu nasihat ataupun peringatan tentang ganjaran dan siksa yang bakal manusia tempuh di akhirat kelak. Para da'i menggunakan kaedah nasihat yang baik terlebih dahulu sebelum menggunakan kaedah ancaman. Cara ini boleh dilakukan melalui ceramah, majlis ilmu, penerangan dan juga secara peribadi. Nasihat ni kita haruslah memulakan terlebih dahulu dengan nasihat yang baik. Kalau nasihat yang baik ini pun dia tak dengar, barulah kita beri ancaman. Contohnya, kita cakap, menutup aurat ni kalau boleh awak tutuplah aurat. Kalau dia tak nak dengar, baru kita bagi satu nasihat yang boleh mengancam dia. Contohnya, kalau di akhirat nanti orang-orang yang tak menutup aurat ni akan disiksa. Sebagai contoh, rambutnya akan ditarik-tarik ataupun badannya akan disiat-siat dengan batu api neraka. Nasihat ni boleh diberikan melalui ceramah, majlis, ilmu penerangan, juga sekadar pribadi. Itu dari kaedah kaunseling. Kita boleh juga terapkan nasihat dalam tu. Seterusnya, penerangan. Penerangan ni dia meliputi luas, seperti dia sama je macam ceramah, risalah, majalah, poster, kempen. Dia bagi penerangan sesuatu nasihat. Contohnya kita meletakkan amalan berkapal. Amalan berkapal ni kalau kita tengok sekarang ni amat membimbangkan. Jadi cara untuk kita tegur ni, kita haruslah mengikut peredaran semasa. Jadi kita boleh buat poster dan seterusnya kita boleh sebarkan di media sosial. Akhir sekali ialah penulisan. Penulisan ni meliputi satu aspek dakwah yang berkesan. Para da'i perlu menyesuaikan ilmu penulisan dan sebarkan kepada masyarakat tentang kebaikan Islam, keburukan kemungkaran yang dilakukan. Penulisan adalah berbentuk komentar, risalah, poster, majalah, surat khabar, memorandum dan sebagainya. Jadi penulisan ni kita dapat lihat kebanyakan masyarakat sekarang banyak menggunakan penulisan ni sebagai medium untuk menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan yang disebarkan melalui media sosial sama ada Facebook, Instagram, TikTok. Jadi dengan kaedah ini, penyampaian tu disampaikan dengan lebih mudah
tetapi dengan lebih mudah, tetapi kita faham tentang konsep itu. Jadi itulah yang kita nak terapkan dalam kaedah amar ma'ruf nahi munkar. Seterusnya, jikalau kaedah yang pertama dan kaedah yang kedua tidak memberikan kesan, kita pergi pula kepada kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang selemah-lemahnya, iaitu dengan hati, iaitu membenci dan tidak meredai sesuatu perkara tersebut. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hati? Iaitu Nabi SAW menyatakan bahawa ini adalah kaedah yang paling nipis iman bagi umat Islam. Kaedah ini hanya boleh dilakukan setelah berikhtiar melalui kaedah kuasa dan lidah yang tidak memberikan kesan, bahkan akan memudaratkan seseorang da'i atau jemaah Islam itu sendiri. Jadi di sini kita dapat lihat jikalau kaedah dengan kuasa yang tadi ataupun dengan lidah ni tidak memberi kesan kepada untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, kita pergi pula kaedah yang terakhir, iaitu kaedah dengan hati. Ini bererti seseorang da'i tidak dibenarkan sama sekali meredai maksiat dan kemungkaran tersebut dan berusaha untuk menjauhinya dengan cara membawa pengikut-pengikutnya ke tempat lain. Ini kerana untuk mengelakkan kemurkaan dan bala Allah Subhanahu Wa Taala di tempat tersebut. Namun jika terdaya membenci sedapat mungkin sambil berdoa supaya masyarakat yang jahil supaya mereka sedar. Jadi jika kita tak boleh memberikan nasihat daripada kuasa ataupun lidah, sebaik-baiknya kita mendoakan supaya sesuatu perkara tersebut dapat dijauh atau dapat diberhentikan ataupun dapat dijauhkan supaya kita tak dapat bala Allah tu. Dan kita juga haruslah mendoakan perkara tersebut dapat diberhentikan. Kita juga kena membenci perkara tersebut. Kita tak nak benda tu dipupuk dalam diri kita, jadi kita haruslah benci benda tu dan ajak pengikut-pengikut kita ni untuk tidak mengikut perkara tersebut. Jadi itulah 3 kaedah yang dapat saya kupaskan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Saya pergi pula kepada strategi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Strategi ini adalah sama dengan konsep berdakwah. Ia memerlukan kebijaksanaan, ketegasan, iltizam dan semangat serta tidak putus asa dalam menjalankan kerja yang mulia ini. Manakala ataupun kita juga haruslah mempunyai ilmu untuk disampaikan kepada masyarakat supaya ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang benar. Ada kalanya da'i perlu bertegas dan melakukan sesuatu yang dianggap keras bagi sesuatu perkara atau terhadap segelintir orang. Ini bermaksud kita perlulah tegas dalam menegakkan atau menolak sesuatu perkara yang tidak betul. Jadi apabila sesuatu perkara itu mendatangkan dosa, kita haruslah menegakkan bahawa itu ialah dosa dan haruslah dielakkan oleh masyarakat. Ada kalanya juga kita haruslah menyedarkan manusia yang sombong yang tidak mahu mendengar teguran dan nasihat yang baik. Manakala untuk golongan yang mudah dinasihati adalah dengan cara berhikmah atau memberi nasihat yang baik. Jadi kita harus untuk membimbing seseorang manusia untuk menuju berjalan amar ma'ruf nahi munkar ni, kita haruslah tegas. Khususnya untuk orang yang sombong, yang merasakan dirinya itu betul ataupun yang merasakan perkara yang dia buat tu betul. Jadi adalah tugas kita sebagai khalifah untuk membantu dia untuk balik kepada jalan yang benar. Dan untuk orang yang untuk senang menerima nasihat ni, kita haruslah sebaik-baiknya kita beri nasihat yang baik. Itu dengan cara kita haruslah bercakap dengan baik, sopan. InsyaAllah nasihat yang disampaikan tu akan diterima dengan baik. Namun sebenarnya kita tak tahu strategi yang paling berkesan selain daripada melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara berjemaah.
Ia adalah strategi yang paling baik kerana dengan berjemaah akan mempunyai kekuatan dan sokongan yang ramai. Jadi, konsep ataupun strategi dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ni selalunya dilakukan secara berjemaah. Sebabnya kita boleh dapat support ataupun sokongan secara beramai-ramai. Jadi itulah kaedah dan strategi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi selesailah pembentangan kami yang menerangkan peranan khalifah di atas muka bumi dengan memperjelaskan bersama dalil-dalil dari nas Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.